prioriti kepada yang Muhammad Arau. Sebab dia Saya dah bangun dulu. venture. 4 Tapi kali dah. sama ada- Arau dah setiap sama ada kementerian pengurus- dah. Saya 4 kali Memang dah. cakap dah. Sama ada yang Muhammad Arau dah Arau cakap, nak saya tak cakap lagi. Saya nak tanya yang Muhammad Arau. Saya bagi dia orang puncak, tak ada masalah. Tak boleh Tuan Pertua. Arau setiap bagi peluang kementerian dia Arau. cakap dah. Itu tidak adil. Boleh Arau bagi peluang Arau. kepada yang Muhammad Kina Batangan atau Ah, cantik Pertua. Tepat pilihan. Terima Ya, kasih Muhammad. Tuan Pertua. Kita bagi soal I 3 love you minit, Tuan tak Pertua. Okey. Tak ada, saya Arau tak ada duduk. masalah. Dia, Bila saya nak cakap ni? Tuan Pertua bagi saya Arau. Jangan buang masa saya. Datuk Speaker. Nanti saya kasih point of order. Saya Datuk bagi Speaker, dia, saya bagi belakang dia ni. cakap, jangan duduk di luar, lepas tu masuk-masuk minta. Saya tunggu sini, saya tak bergerak. Saya Silakan. beritahu. Arau. Tak apa. Speaker dah bagi saya. 4 Duduk kali saya dah. dah bangun dah. 4 kali. Tak apa. Saya bagi sama kamu, okey? Saya- Jangan Speaker cakap. dah bagi saya. Duduk ah. Jangan bising. Ahli-ahli yang berhormat, masalahnya ialah bahawa wang sejumlah 40,357,500 ringgit Malaysia untuk kepala B20 anggaran perbelanjaan mengurus tambahan pertama 2019 jadi sebahagian daripada jadual hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju, maka kepala B20 jadi sebahagian daripada jadual. Ahli yang berhormat, sekarang kepala bekalan B21 dan kepala pembangunan P21 di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani terbuka untuk dibahas. Bagi P21 hanya token saja, jadi P21 tidak perlu dibahas. Silakan. Silakan Bandar Kuliah Bandar Baru. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk pengurusi. Di bawah butiran 040400, 040600, subtitles subsidi harga padi dan insentif pengeluaran padi. Saya ingin membangkitkan beberapa perkara. Pertama, telah pun diumum oleh Menteri baru ini bahawa kerajaan sedang di peringkat akhir untuk tamatkan perundingan bagi sekali lagi menyambung atau memberi peluang kepada Bernas untuk menjadi single gatekeeper dalam urusan bekalan padi dan beras. Dan kita sedia maklum bahawa perjanjian yang sudah pun berlangsung hampir 4 dekad ini meletakkan Bernas untuk memenuhi beberapa obligasi. Yang paling penting adalah stockpile, bumi milas atau agenda penghilang bumi putra dan juga kesanggupan untuk membeli padi pada harga yang telah ditetapkan. Dan saya ingin tahu apakah obligasi tambahan yang kementerian bercadang untuk kenakan kepada Bernas. Sebab saya masih lagi berpendapat bahawa ada kekurangannya kalau diteruskan amalan monopoli ini. Kalau setakat melaksanakan obligasi stockpile, agenda bumi milas dan juga pembelian padi, itu boleh saja kalau dibuka kepada pelbagai pihak yang berminat, obligasi yang sama boleh kita kenakan ke atas mereka. Tapi kerana kerajaan sudah pun di tahap akhir, apabila saya terlibat dalam beberapa perbahasan sebelum ini, minggu lepas dengan Menteri telah pun memberi gambaran bahawa kerajaan sudah pun pada fasa akhir. Dan apakah munasabah, kalau boleh saya nak cadangkan supaya dalam mengenakan rundingan meletakkan obligasi tambahan, saya ingin tahu apakah obligasi tambahan yang nak dikenakan. Menteri sebut, tapi tak memberikan perincian. Di peringkat perbahasan jawatankuasa, saya mahu perincian itu dibutirkan. Yang kedua, saya ingin mencadangkan supaya sekalipun single gatekeeper ini diberikan lagi sekali kepada Bernas, apakah boleh kerajaan memberikan satu lagi syarat, iaitu untuk membawa masuk specialty rice macam basmati misalnya, yang juga dimonopoli oleh Bernas ini dibuka kepada player lain daripada Bernas. Maknanya single gatekeeper kerajaan hampir pasti bagi pada Bernas, tetapi untuk pembelian atau pengimportan specialty rice itu dibuka pada players yang lain. Sebab itu tak membabitkan stockpile,
tak membabitkan agenda Bumiputra Millers ataupun pembelian padi. Ini untuk memberikan kelebihan kepada rakyat menikmati specialty rice ini pada harga yang lebih rendah agar ianya tidak dibolok sahaja oleh satu pihak. Saya juga berpendapat bahawa dalam industri padi di negara kita ini, kerajaan terus-terusan terpaksa membiayai subsidi hampir 2 bilion ringgit setahun. 2 bilion setahun. Dan di sana hampir 200,000 penanam padi masih lagi bergelut dengan putaran ganas kemiskinan. Ya, kerana harga padi ditetapkan, harga lantai beras padi RM1.20 sekilo, tapi harga shilling beras tempatan di pasaran RM2.60 sekilo. Tak boleh lebih. Banyak mana pun beras tempatan dihasilkan, kerajaan dah cap harga. Ya, tapi untuk beras import, kerajaan tak cap harga. Dia bergantung kepada supply and demand. Sedangkan kita tahu 60% daripada pembelian beras dari luar itu datangnya dari Vietnam. Jadi, saya masih lagi berpendapat kerajaan harus melakukan sedikit anjakan dari segi polisi ini, iaitu harga beras import kita cap harga. Tetapi harga beras tempatan, petani yang berhempah pulas, berpanas, berhujan, bekerja, kita cap harga RM2.60. Sedangkan by-product kepada beras ni, bila dia dah jadi makanan-makanan lain, by-product daripada beras, harganya jauh lebih tinggi. Ya, jauh lebih tinggi. Kenapa mesti kita hadkan harga padi, harga lantai RM1.20, kemudian harga beras tempatan RM2.60. Antara RM1.20 dengan RM2.60, disitulah pendapatan petani, disitulah pendapatan pengilang, disitulah pendapatan pemborong, disitulah pendapatan peruncit. Apa yang berlaku adalah squeeze harga itu berlaku. Dan ini tak menggalakkan, tak mendorong petani tempatan untuk berusaha dengan lebih produktif ketika kerajaan terus menanggung subsidi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang Muhammad Tan Karang. Jemput. Silakan. Terima kasih, Datuk Speaker. Saya juga nak merujuk butiran yang sama 0400 dan 04600 mengenai subsidi harga padi. Saya nak tanya, adakah mengapa kerajaan masih lagi melaksanakan bahawa untuk diberikan subsidi harga padi ini 2 kali dia buat kajian mengenai padi. Maksudnya seperti di Tanjung Karang. Yang beli padi ni PPK, cuma peladang. Di situ dia dah buat grading. Dia dah buat grading padi dah. Berapa potongan yang nak kena potong. Kemudian bila PPK hantar pula ke Bernas, lagi sekali lagi grading dia buat. 2 kali grading. Ini saya minta tolonglah. Sekali cukuplah. Kalau dah buat di PPK cukuplah. Yang di PPK itu pun hantarlah pegawai Bernas tengok sama. Ini yang menyebabkan petani rasa tak puas hati. Satu. Mengenai juga harga padi. Saya nak tanya, adakah kementerian bercadang untuk mengkaji balik hari ini, mengkaji balik harga beras ni, harga padi. Sekarang ni seluruh negara harga padi semua sama. Harga dia. Dulu kita kata berbeza-beza kerana mesti seperti di kawasan Barat Laut Selangor, padi di sana kualitinya tinggi. Kita boleh tengok daripada 1 tan padi boleh menghasilkan berapa kilo beras. Saya kalau banding dengan negeri lain, bahawa hasil padi di Barat Laut, khususnya di Barat Laut Negeri Selangor, kita menghasilkan hasil padi yang lebih tinggi. Tetapi harganya sama dengan negeri-negeri lain. Dulu tidak ada sama. Boleh, dulu Tanjung beza. Alah. Okey, sahabat saya. Ya, terima kasih. Itu Pertua. Tanjung Karang. Saya nak tanya Tanjung Karang. Mungkin Tanjung Karang ada idea ataupun ilham berkenaan masalah padi dan beras ni. Sebab rata-rata beras yang kita makan di Malaysia ini semuanya import. Dan apabila menanam padi, kos dia tinggi. Kenapa di negara lain kos dia tidak mahal dengan negara kita? Mungkin Tanjung Karang boleh jelaskan.
Terima kasih. Saya boleh jelas tapi masa tak cukup. Biar menteri jelas. Ambil ucapan kinabatangan sebahagian daripada ucapan saya dan minta menteri tolong jawab. Yang kedua, isu insentif pengeluaran padi. Saya dulu ada mencadangkan supaya mana sekarang ini kita tengok kawasan hasil padi memang menyedihkan. Dulu kita boleh dapat 7 tan, 8 tan, ada 10 tan. Hari ini 5 tan, 3 tan dan 4 tan pun ada. Kerana apa? Kerana berbagai-bagai musibah yang petani hadapi. Saya dulu pernah cadang. Saya tak tahu, saya tak dapat jawapan lagi. Saya nak cadang supaya mana-mana petani yang mendapat 5 tan ke bawah. 5 tan ke bawah kerana akibat musibah ini, sepatutnya kerajaan tolonglah bagi subsidi benih padi. After all, subsidi benih padi pun kerajaan belanja kat 70 juta. Jadi apa salahnya untuk kita nak meningkatkan hasil padi ini, kita bantu petani-petani yang terjejas ni, yang 5 tan ke bawah ni. Kesian mereka. Dalam mereka tak dapat hasil. Nak suruh tanam pula lagi. Nak tanam lagi ni. Kena beli benih padi lagi. Benih padi sah walaupun harganya murah. Disubsidikan kerajaan. Tetapi mengapa tidak diberi percuma saja. Subsidi benih padi sah ni. Kepada petani yang dapat hasil 5 tan ke bawah. Dan yang akhirnya, masih tinggal 1 minit. Yang akhirnya, saya nak tanya. Adakah kementerian masih lagi mewujudkan insentif pembayaran kepada hasil padi? Dulu, masa saya jadi Menteri Pertanian lah, saya masih ingat, kita beri mana-mana petani yang mendapat 10 tan lebih, kita bagi insentif. Kemudian, mana pula petani itu pula, kalau dia dapat mengingatkan lagi insentif, kalau dulu musim lepas, dia hanya dapat keluarkan 7 tan. Tapi tahun ini dia dapat 8 tan. Bermakna 1 tan ada pertambahan. Pun kita bagi insentif juga. Ini untuk kita memberikan galakan kepada usaha petani-petani supaya mereka lebih berusaha. Jadi kita harap bahawa mana yang kinabatangan nyatakan tadi bahawa hasil kita ni macam kita tak nampak ke mana. Banyak yang berimport dan harga pun mahal, kita tahu harga import, berimport tidak dikawal. Harga beras tempatan dikawal. Jadi saya harap kena lihat balik dan tolonglah bantu petani-petani dan saya ucap terima kasih kepada Menteri Pertanian dan juga Makanan yang telah pun mendengar rintihan-rintihan petani pada hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saya jemput Yang Berhormat Sungai Petani dahulu sebelum jempol. Terima kasih, Datuk Speaker. Saya terus Saya berdiri tadi, Yang Berhormat. Saya berdiri nombor 1. terus kepada 40500 iaitu subsidi baja padi. Saya main dari Kedah lah. Jadi di antara komplain yang sentiasa setiap tahun kita dengar ialah 2. Yang pertama, baja padi lambat sampai. Yang kedua ialah masalah kemelut di nafas. Jadi saya nak tanya Menteri tahun ni, nafas ni ditubuhkan oleh kerajaan. Dan kerajaan juga bagi duit tubuhkan nafas. Dan nafas sekarang ini sahamnya dipegang oleh hampir-hampir 1 juta petani. Hampir-hampir. Yang setiap tahunnya memberi dividen kepada petani-petani. Jadi saya mintalah kerajaan supaya tujuan ditubuhkan nafas ni untuk membantu petani-petani. Yang pertamanya mendapat hasil daripada jualan baja. Yang kedua, baja tu sampai pada masa yang ditetapkan. Dia tanam padi ni, Tuk Speaker. Tuk Speaker pun Kedah juga. Tahulah, bila ayak naik dah, ataupun lepas tu baja tak sampai lagi, nak tunggu bila lagi? Waktu kering baru nak sampai baja, bubuh baja mati biar pokok. Jadi sebab itu pentingnya, timely, just in time, JIT. Baja mesti sampai tepat pada waktunya. Sebab itu kita mintalah kerajaan supaya sungguh-sungguh membela supaya nafas ini pastikan tak payah nak compete dengan siapa dah. Sebab ianya tugas peranan dia ialah buat baja bagi bantu kepada petani-petani. Jadi kenapa kita nak buka kepada orang lain, tengok dulu harga orang lain bagus ke. Jadi tak payahlah saya ingat. Nafas ini ialah milik petani-petani, bagi kat nafas, terus dia buat kerja, dia pun tahu bila nak buat kerja, bila nak hantar
dekat Boleh. apa nama ni. Boleh tanya Yang keduanya Datuk Seri, oleh kerana ada 3 minit saja, saya minta supaya harga padi yang kedua ni. Sekarang ni orang Kedah ni, dia masalahnya tanam padi ni jadi kerja sambilan saja. Kalau orang ada bendang dan kalau dia nak konsentrate cari makan dengan tanam padi lah, pakai tak jadilah, mati habis orang Kedah. Sebab itu, kita kena fikir bagaimana untuk yang pastikan bukan semua orang ada tanah yang luas. Ada juga yang ada pelok-pelok kecil. Sebab itu agensi-agensi juga institut penyelidikan yang diberi tanggungjawab untuk pastikan benih-benih padi ini mestilah benih-benih padi yang advance, yang boleh mengeluarkan yield yang lebih. Karena walaupun tanah pelok dia kecil, tetapi dengan adanya yield yang baik ini, paling tidak walaupun tanah dia kecil, tapi dia dapat hasil yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua pula, kita tengok negeri-negeri lain seperti Taiwan contohnya. Tanah dia bukan besar, lebih kurang macam kita. Ya. Taiwan tu negeri dia besar perang. Ya. Tapi macam mana dia boleh advance? Macam mana dia boleh maju? Sebab itu kita semua kena belajar macam mana. Macam mana Taiwan boleh buat. Pasal apa kita tak boleh buat? Kita ni ada macam-macam institut. Kan? Tapi saya tengok baja-baja baru tak ada keluar. Jadi akhirnya, orang Kedah rasakan, daripada dia nak tanam padi, lebih baik dia kemih bendang. Dia kemih bendang, lepas tu dia buat perumahan. Jadi makin kecil tanah kita. Sebab nak tanam padi bukan satu cara, bukan cara yang boleh menguntungkan. Akhirnya dia pajak tanah tu. Dan untuk pengetahuan Tok Speaker, satu hari saya yakin apabila orang tua-tua ni tak ada yang buat kerja bendang ni, semua tua-tua. Saya tak tahu macam mana nak jadi bendang ni. Sebab tidak menguntungkan untuk petani-petani tanam padi sekarang ni. Akhirnya apa akan berlaku? Harapan kita ialah 70% daripada bendang kita akan keluarkan hasil yang akhirnya memberikan 70% kepada kegunaan negara kita. Saya rasa dalam masa 10-15 tahun lagi, dia akan makin mengurang, bukan makin naik. Sebab yang pertama yield, yang kedua petani-petani rasa mereka tidak terbela. Sebab itu kementerian kena fikir betul-betul benda ni. Sebab apa? Kalau nak pastikan kita mempunyai food security, khususnya padi, pastikan bahawa yang pertama harga bagus, yang kedua yield bagus. Jadi kalau tidak, kita akan menghadapi masalah. Ini COVID baru ni pun kita dah kelang kabut, apatah lagi kalau kita menghadapi masalah yang lebih besar. Dan akhir sekali, Tok Yang Pertua, saya merasakan bahawa dalam padi ini timing. Timing ni penting. Sebab tu timing seperti yang disebut oleh Tanjung Karang, sahabat kita waktu dia jadi menteri dulu pun, timing pun ada problem. Tapi lepas tu okey dah. Iaitu benih. Benih-benih pula jangan monopoli. Pasal apa benih padi ni pun nak monopoli? Jadi biarlah buka seluas-luasnya kepada orang yang boleh buat proses benih ini, dan buka kepada orang-orang yang ada kemampuan untuk dia terlibat dalam pembekalan benih. Ini sekarang benih nak monopoli, baja kita ada masalah, akhirnya yang tertekan ialah petani. Terima kasih Tok Speaker. Boleh, Tuan. Terima kasih. Terima kasih. Saya sebenarnya kena beri prioriti kepada Yang Berhormat Arau sebab dia Saya dah bangun dulu. venture. 4 Tapi kali sama dah. ada- Arau dah setiap sama ada kementerian pengurus- dah. Saya 4 kali Dia dah. cakap dah. Sama ada Yang Berhormat Arau dah Arau cakap, nak semua tak cakap lagi. Saya nak tanya Yang Berhormat Arau. Saya bagi dia orang puncak, tak ada masalah. Tak boleh Tuan Pertua. Arau setiap bagi kementerian peluang dia Arau. cakap dah. Itu tidak adil. Boleh Arau bagi peluang Arau. kepada Yang Berhormat Kina Batangan atau jemput? Cantik Pertua. Tepat pilihan. Terima Yang kasih Berhormat, Tuan Pertua. kita bagi soal I 3 love you minit, tak Tuan apa. Pertua. Okey. Tak ada, saya Arau tak ada duduk. masalah. Dia, Bila saya nak cakap ni? Datuk Pertua bagi saya Arau. Jangan buang masa saya. Datuk Speaker. Nanti saya kasih point of order. Saya Datuk bagi Speaker, dia, saya bagi belakang dia ni. cakap, jangan duduk di luar, lepas tu masuk-masuk minta. Saya tunggu sini, saya tak bergerak. Saya Silakan. beritahu. Arau. Tak apa. Speaker dah bagi saya. Empat kali Duduklah. saya dah bangun dah. 4 kali. Tak apa. Saya bagi sama kamu, okey? Saya- Jangan Speaker dah bagi saya. Duduk ah. Jangan bising. Silakan Yang Berhormat Kina Batangan. Terima kasih Datuk Pertua. Ini soal sebetulnya padi ini soal penting. Sebab orang Malaysia ni makan beras siang, pagi kadang-kadang, tengah hari, malam. Ada juga yang tidak makan lah. Jadi persoalannya sekarang, bagaimana hala tuju kerajaan untuk Makan mengurus nasi, bukan makan beras. sama, iaitu orang Sabah cakap beras lah. Bagaimana kerajaan menghala tuju soal industri pertanian, terutama sekali padi. Sebab saya melihat semakin hari, semakin banyak tanah pertanian khususnya tanaman padi ini dikurangkan.
dibuka kepada tanah industri. Dan saya setuju dengan sahabat-sahabat saya, Tanjung Karang, daripada Sungai Petani. Negara kita ini bergantung dengan makanan beras daripada luar negara. Bayangkan kalau ada terjadi krisis yang besar dan negara-negara ini tidak mampu membekal beras. Di mana lagi sumber beras yang kita dapat? Dan saya mau tanya kerajaan, betulkah ada stockpile beras negara ini? Kalau ada, berapa ribu tan yang kita ada? Dan di mana stockpile itu? Saya mau tanya. Sebab sebetulnya saya tidak yakin kita ada food security yang sebegitu. Bukan siap beras, dari segi bekalan-bekalan lain. Dan ini perlu dilihat. Kena bertangan, bolehkah bertanya? Nyampuk. Kena bertangan. Ya, terima kasih kena bertangan. Terima kasih Dato' Yang Dipertua. Betul ke tidak bahawa di negeri Sabah kita hanya 30% saja beras dihasilkan daripada negeri. Bahawa 70% itu adalah import daripada luar, menyebabkan melihat sekarang ni makin bertambah lagi tanah-tanah untuk tanaman padi itu sudah pun bertukar menjadi perumahan dan sebagainya. Ini akan menyebabkan nanti negeri Sabah tidak akan cukup beras untuk dimakan. Memang tepat sekali, Bofot. Bukan mungkin 30, mungkin cuma 15% pengeluaran padi daripada negeri Sabah sendiri. Dan ini yang membimbangkan sebab terdapat jelapang padi yang begitu luas, sama ada di Sabah, di Kedah, di Perlis, di mana-mana, tetapi tidak dimanfaatkan oleh kerajaan. Perkara ini, Pertua, sudah kita bincang berpuluh-puluh tahun di Dewan Rakyat ini, tetapi tindakan tidak ada. Satu hari ada krisis berlaku, baru tahu, sudah terhantuk, baru ternada. Sebab tanah kita ini tidak diguna pakai, tapi kita asyik import dari manapun. Jadi kalau ini tidak disusun dengan baik, kita tidak melihat secara masa yang lebih panjang, kita lihat bagaimana negara seperti Taiwan, negara sebuah pulau tetapi boleh menghasilkan hasil pertanian yang cukup, orang kata excellent, boleh dipasarkan di mana-mana di seluruh dunia. Taiwan ni betulnya memang besar lagi kita bertangan, tetapi kita tidak boleh melawan daripada segi teknologi. Sebab apa? Kerajaan membelanja kos R&D kita 10 juta, 20 juta, Taiwan belanja ratus juta untuk R&D. Sebab itu Menteri Keuangan, Menteri Ekonomi harus mencadangkan sesuatu yang terbaik kepada kerajaan. Kalau kita tidak berubah, maka rakyat akan ubah kita. Rakyat menunggu di luar sana apa yang kerajaan baru ini boleh tawarkan New Deal kepada rakyat, kepada masa depan mereka dalam industri makanan, pelajaran dan sebagainya. Kalau kita asyik membeli, bercakap stockpile, food security, saya tidak nampak. Saya mau Menteri Pertanian beri saya jaminan bahawa ada food security, ada stockpile, beras, gula, macam-macam di negara kita ini. Kalau ada sebut berapa ratus juta tan dan untuk berapa tahun stockpile ini kita boleh bertahan. Jangan sampai apakah orang kata rakyat kebeluran tidak makan makanan, sebab kita negara ini seharusnya menjadi negara industri pertanian, tetapi kita tidak dapat menghasilkan apa juga hasil-hasil pertanian kepada negara-negara lain. Kita lihat dalam masa yang singkat ini, bagaimana Singapura, sebuah negara kecil, tanah tidak ada, tapi durian made in Singapore, rambutan Singapore, semua Singapore. Hairan saya, Malaysia mana? Padahal Singapura beli daripada kita, beli daripada Thailand. Jadi, Dato' Pertua, saya memohon kementerian ini serius sikit melihat bahawa food security penting untuk rakyat negara kita. Terima kasih. Yang Bapak jempol. Terima kasih. Datuk Speaker, butiran 0400, apakah asas bajet tambahan diminta oleh MAFI bagi kod 040400 subsidi harga padi sebanyak RM110 juta. Kod 040500
subsidi padi sebanyak 150 juta. Kod 040600 subsidi insentif pengeluaran padi sebanyak 53.289 juta. Mengapakah pihak kementerian gagal membelanjakan lebih awal dan memerlukan peruntukan tambahan bagi ketiga-tiga perkara tersebut? 040400 terdapat rungutan dari pihak petani-petani berkenaan dengan penolakan bagi mutu padi yang kilang-kilang padi keluarkan, sama ada dari kilang bernas ataupun kilang swasta. Penolakan bagi mutu padi dituai pada melebihi 30%. Soalan saya kepada MAFI, bagaimanakah kadar pemutuan padi ini dilakukan dan bagaimanakah perincian mutu hasil padi ini dilakukan? Mohon untuk jawapan Menteri. 040600 mengikut laporan diterima, hasil tuai padi bagi pesawah telah pun menurun disebabkan keadaan kesuburan tanah sawah di kawasan Jelapang dan juga luar Jelapang. Apakah langkah-langkah yang diambil oleh pihak kementerian bagi memastikan tahap kesuburan tanah sawah dalam keadaan subur dan memastikan hasil yang optimum? Dan apakah langkah dibuat oleh MAFI mengenai perkara tersebut? 040600 kita dimaklumkan terdapat isu yang dihadapi oleh petani seperti isu padi angin, hasil pengeluaran yang merosot. Adakah berpendapat punca daripada benih padi kerana petani menggunakan benih yang tidak sah? Persoalan saya, di manakah benih padi sah boleh didapati dan bagaimanakah usaha MAFI memastikan petani menggunakan benih padi yang sah bagi memastikan padi yang berhasil dan bermutu tinggi? Sekian, terima kasih. Masalah perbahasan sekarang saya menjemput Menteri menjawab 10 minit. Terima kasih Tuan Dipertua. Terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian. Saya pergi kepada pertama sahabat saya daripada Jempol ni dan juga daripada Alustar tadi yang menyebut tentang peruntukan. Sebenarnya peruntukan ini, kita minta peruntukan tambahan adalah semata-mata bagi mengimbangi peruntukan asal yang tidak mencukupi. Keduanya, kerana ada peningkatan rasionalisasi subsidi oleh Kementerian Keuangan. Yang ketiganya, tentang peningkatan subsidi untuk baja padi. Saya sebut di sini, kalau untuk tahun 2018, pertamanya, subsidi harga padi, kita diberi sebanyak 516 juta .5. Tahun 19 dibagi yang sama. Tetapi pada ketika yang sama, untuk subsidi harga padi ini, kita telah tingkatkan daripada 300 kepada 360. Maknanya ada shortfall RM60 tiap-tiap satu tan. Jadi itu sebab kita minta peruntukan tambahan 110 juta. Itu kita dapat satu. Yang keduanya, untuk subsidi baja padi. Kita tengok di sini, pada tahun 2018, kita dapat 465 juta. Tahun 2019 hanya setengah saja, 232. Kerana subsidi rationalisation. Jadi di sini kita tengok pengurangan yang ketara berbanding tahun 2018. Jadi maka kita terpaksalah minta lagi 150 juta. Begitu juga kepada insentif pengeluaran padi. Kalau tahun 2018 kita dapat 563 juta. Tahun 2019 kita dapat hanya 281.5 juta saja. Inilah dia rasionalisasi yang telah dibuat oleh Kementerian Keuangan. Maka ketidakcukupan ini terpaksa kita minta untuk bajet tambahan. Seterusnya saya pergi kepada sahabat saya Jempol. Dia banyak sebut perkara ni tentang peruntukan padi. Untuk maklumat yang berbuat Jempol, isu padi angin ini menjadi perkara utama yang sedang kita bincangkan pada ketika ini dan kita mempunyai satu langkah way forward yang saya akan sebutkan satu persatu nanti. Selepas itu, saya pergi kepada YB yang berhormat Kinabatangan yang menyebut tentang bakalan stockpile negara yang membimbangkan. Untuk maklumat yang berhormat, semasa kita menghadapi COVID yang lalu, PKP, tidak ada masalah berlaku. Bahkan kita berada dalam keadaan yang mencukupi dan juga stabil.
Untuk makluman yang berhormat, supaya tidak kusar, bahawa pada ketika ini kita punya stockpile. Selain daripada bekalan yang sentiasa ada sebanyak 400 ke 500 ribu metrik tan. Satu bulan kita perlu 200 tan, 200 ribu metrik tan. Tapi kita ada sekarang simpanan kita ke 500 tan, maknanya mencukupi untuk 2 bulan setengah. Selain daripada itu, kita ada stockpile yang kita buat sebagai kita panggil iron stock yang disimpan di semua lokasi. Diikut zon timur, zon utara, zon selatan, zon tengah, zon Sabah dan zon Sarawak. Dalam apa kemungkinan juga kita mempunyai bekalan yang mencukupi selain daripada bekalan penanaman yang kita buat daripada madah yang terbesar, daripada kadah, daripada aidah dan juga kawasan-kawasan yang bukan jelapang. Jadi maknanya setiap masa bekalan kita bukan hanya bergantung kepada beras yang kita import daripada luar negara, bahkan barang beras dalaman yang kita hasilkan membantu kita. Pada ketika ini, SSL kita telah meningkat. Boleh minta penjelasan, Timbalan 70%. Menteri? Ya, terima kasih Tuan Ketua. Timbalan Menteri, saya rasa kita sudah terlalu ketinggalan jauh lah dalam industri padi ini. Kalau kementerian rasa bahawa kita tidak lagi bergantung kepada luaran, itu terlalu mustahil sebab realiti dia beratus-ratus juta tan metrik beras kita import daripada luar. Jadi persoalannya sekarang, tahun berapakah negara Malaysia ini boleh sustain sendiri, tidak perlu lagi kita import seperti Indonesia. Dia ada time frame 5 tahun, 10 tahun, beras tidak lagi, beras tidak lagi kita beli daripada luar negara. Kita akan boleh sustain untuk diri sendiri. Bolehkah beri jaminan tahun berapa? Terima kasih, teman. Sebenarnya kita mempunyai perangkaan bahawa untuk jangka masa 5 tahun akan datang, SSL kita berada pada tahap 75%. Kalau untuk kita mencukupi 100% adalah satu perkara yang saya rasa cukup jauh sekali untuk kita mencapai. Tapi bagaimanapun saya akan sebutkan tentang way forward yang telah disediakan oleh MAFI bagi memastikan supaya bukan saja kita dapat meningkatkan pengeluaran kita, kita mahu melihat petani-petani kita sentiasa diberikan perhatian. Seterusnya, saya pergi kepada Yang Berhormat Kulim Bandar Baru tentang obligasi tambahan daripada Bernas. Sebenarnya obligasi tambahan ini adalah di antara intipati yang sedang dibincangkan dan mengambil maklum akan cadangan, tetapi kerajaan akan meneliti terlebih dahulu kerana dasar keselamatan negara adalah lebih utama. Sebelum itu, saya ingin sebutkan di sini bahawa obligasi yang telah dibuat oleh Bernas sebagai single gatekeeper untuk memastikan supaya subsidi harga padi yang terbaik. Untuk maklumat yang berhormat, kita membuat pembayaran sebanyak 2 kali setahun yang diuruskan oleh Bernas. Dan Bernas dikendaki selain daripada itu yang menyerupakan salah satu daripada obligasi sosial Bernas kepada kerajaan di mana semua kos pengurusan yang melibatkan tenaga kerja, sistem dan juga sistem ditanggung sepenuhnya oleh Bernas. Kos mengurus SSHP ini berjumlah sebanyak 15 ke 17 juta. Semua urusan SSHP ini Bernas adalah tertakluk kepada pengauditan secara berkala oleh Jabatan Audit Negara. Dan tiada unsur keuntangan. Dan Bernas kerana sebarang perolehan daripada kadar pulangan disalurkan kembali kepada kerajaan. Dan ada ketikanya, Yang Berhormat, Bernas terpaksa menggunakan pakai fasiliti kredit daripada bank-bank sebelum menerima peruntukan daripada kerajaan. Boleh minta celahan sikit Yang Berhormat Timbalan Menteri. Datuk Pengerusi, terima kasih banyak. Terima kasih atas penjelasan yang diberikan soal obligasi tambahan Bernas. Timbalan Menteri, kebimbangan saya begini. Ya. Apabila obligasi tambahan yang dikenakan oleh kerajaan kepada Bernas berupa tambahan kos yang sebut tadi ke atas Bernas, kesan dia adalah dia akan menyebabkan kos operasi Bernas menjadi meningkat. It would incur a higher cost to Bernas. Jadi Bernas dalam keadaan begitu dia akan transfer kepada producers ataupun pada pengguna. Cara dia transfer kepada producer adalah dia akan bayar pada harga rendah kepada pengeluar, tetapi konsumer terpaksa bayar harga tinggi.
Itu kebimbangan yang saya boleh nampak daripada jawapan yang diberikan tadi. Terima kasih Yang Berhormat. Masing-masing ada mempunyai pendapat, tapi untuk maklumat Yang Berhormat adalah tidak tepat sekali. Kerana selain daripada pengauditan yang dijalankan secara berkala, kita memastikan supaya petani-petani tidak dianiaya. Saya terus kepada Tanjung Karang. Yang Berhormat Tanjung Karang menyebut Tuan tentang Menteri. insentif Sik, ada tentang sikit soalan. 2 kali grading. Untuk Tuan maklumat Menteri, belakang Menteri. Yang Berhormat, Sik, ya. Tanjung Karang, sebenarnya kaedah pemutuan ni yang kita buat ni adalah seperti mana yang diiktiraf oleh Jabatan Standard Malaysia. Selain daripada manual, kita gunakan electronic machine. Apa yang saya nak sebut di sini, tidak ada 2 kali penolakan. Bahkan kalau petani-petani menghantar misalnya kepada PKK Malaysia, hanya satu saja yang digunakan. Kalau dihantar lepas itu dihantar ke kilang, kilang tak boleh lagi. Bayaran untuk insentif dibuat yang pertama tadi. Tidak ada 2 kali. Ya. Terima kasih. Ini adalah jawapan yang cukup baik. Tapi saya nak minta, saya takut menteri cakap lain. Pelaksanaannya tak sama. Jadi saya nak minta janji kepada menteri. Kalau saya dapat buktikan perkara ini berlaku, apa tindakan yang kementerian akan ambil kepada pegawai bernas lah terutamanya yang besar kepala yang tak dengar arahan-arahan ini. Apa jaminan yang mesti dibagi? Jangan cakap, menteri cakap betul. Tetapi ini pelaksanaan kat bawah ni yang berlaku. Terima kasih Tanjung Karang. Terima kasih Yang Berhormat. Kalau sekiranya ada apa-apa aduan, insya-Allah MAFI akan mengambil tindakan supaya kita dapat pastikan bukan saja kebajikan petani-petani sentiasa diambil kira, bahkan kita mahu mereka meneruskan usaha supaya memastikan supaya bekalan kita mencukupi.